Okay, soalan B ni. Tengok kerja rumah awak ni. So, Ina dan Chong membeli setiap seorang sebuah komputer yang berharga 2,800 pada bulan Jun. Ina membayar dengan kad kredit, manakala Chong membayar dengan wang tunai, cash lah. So, Ina terlupa untuk membuat bayaran balik dan tarikh penyata ialah 12 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Dia beri kadar cas kewangan dan cas bayaran lewat kad kredit itu masing-masing ialah 18% setahun dan 1% ke atas baki tertunggak. Okay. So kalau baki ada tertunggak, baki tertunggak maksudnya dia kena tambahkan lah. Kalau kita kena darab dengan 1%. Tapi macam kita buat minggu lepas, dia ada minimum charge. So kalau dia dapat RM8 katakan, so dia kena bayar RM10. Sebab minimum dia adalah RM10 daripada kadar denda lewat dia lah. Kat sini cikgu ajar kan. So kadar lewat dia 100%, contoh kat sini. Bila dapat RM5, tapi dia kurang daripada RM10. So charge dia tetap kena dikenakan sebanyak RM10 sebab dia minimum charge lah RM10 tu. Okay. Hitung jumlah baki tertunggak pada penyata bulan Julai bagi pembelian Rina. Okay. So dia terlupa bayar untuk penyata 12 hari daripada tarikh tamat tempoh tu lah. Okay. So 12 hari dia terlewat. So maksudnya dia dah terlewat. Okay. Satunya dah terlewat. So kita kena kira lah dia punya apa orang kata, dia punya charge kewangan dia dan juga charge lewat dia. Okay. So dia nak kira Rina saja. So charge kewangan dulu. Charge kewangan sama dengan 2,800. Okay, 2,800 darabkan dengan 18% per dengan 12. Kita bagi dengan 12 lah. Sebab dia bukan kira per 18%. So dia kena 18% kita bagi dengan 12 juga. So jadi 2,800 darabkan dengan 0.18 bahagi dengan 12. So should be awak akan dapat dekat sini adalah 2,800 darabkan dengan 0.18 bahagikan dengan 12. So kita dapat RM RM42 lah. Okay, itu untuk charge kewangan dia. Okay, so charge lewat. Charge lewat kan. Charge lewat dia adalah 1% daripada dia punya principal, iaitu pembelian dia. Nilai pembelian dia 2,800. So 2,800 darab dengan 0.01. Kenapa juga pakai 0.01? Sebab dia 100% daripada baki yang tertunggak. So kita akan dapat jalan kira lain. Contoh, cikgu tengok jalan kira dia macam mana. Betul lah. Sebab Anas, ni kalau kita tengok, sekejap, mana dia punya ni. Okay, charge dia 18% untuk charge kewangan. Okay, ni so 18%. So jadi 0.18 lah. 18 bahagi dengan 100. Okay, so kita dapat RM42. Yang ni 2,800 darab dengan 0.01 ataupun kita boleh tulis ni kat sini 1% lah. Kalau nak tengok secara matematik dia darab dengan 1%. Okay, 1%. So kalau 1% sebenarnya 2,800 darab dengan 0.01. Okay. So 2,800 darab dengan 0.01
So kita dapat RM28. Okay, RM28. So inilah cas-cas yang dikenakan kat atas Zina lah. Sebab dia terlewat bayar selama 12 hari. Daripada tempoh yang tak dikenakan interest tu. Tempoh tanpa faedah tu. So cas kewangan memang kena kira. Tapi cas lewat yang 1% daripada baki tertunggak tu, dia kena ni lah. Sebab dia tak buat pembayaran apa-apa. Unless kalau dia buat pembayaran, kita kena tolak 2,800 tu, tolak dengan berapa dia bayar. Sekarang dia buat gunakan kad kredit 2,800, tapi dia terlepas bayar, dia terlupa bayar. So baki dia still dapat 2,800. So kita tak boleh tolak lah. Dapat Anas? Sama je macam pengiraan untuk contoh tu. Yang contoh pertama tu. Kalau buat perasan. Kan? Betul tak Anas? Yang ni. Cuba bagi contoh yang ni. Okay. Ni nampak ni? Nombor 1 ni. Sama kan? Dan yang ni. Bagi bawang slide 35 tu, dia buat, dia darabkan dengan 18/100, lepas tu darab dengan 15/365. Nak kena buat macam tu ke 18/12? 18/12. Yang 365 yang mana? Yang soalan mana ni? 35? Sekejap je aku tengok. Oh, yang ni ke? Contoh ni. Sekejap cikgu tengok contoh dia. Kenapa dia berbeza? Kadang-kadang di sini dia tak membayar balik pada ni. Okey. Just kewangan. Oh. Okay. Right. So dia tak boleh gunakan contoh yang atas lah. Contoh yang atas dia tak bagi yang tarikh daripada tamat tempoh tanpa faedah tu kan. Bulan September. Okay. Okay. So mana kita ikut tengok contoh tu. Dia kena darabkan dengan 18% tu, dia bukan bagi dengan 12 Dia bahagikan dengan, darabkan dengan 12/365. Okey, sekejap. Kat sini. Jawapan ni salah lah. Okey. So darabkan dengan 12/365. So dapat 0.18 darabkan dengan 12/365. Sebab dia kira setahun lah. Sini. So 2,800 darab dengan 0.18 darab dengan 12 bahagi dengan 365. So jawapan dia RM16. RM16.57. So ni cas kewangan dia lah. RM16.57. Cikgu semak dulu. Jawapan dia betul tak?
Okay, betul lah tu. So maksudnya dekat sini dia kena buat yang 12 per 365 sebab dia bagi kat sini 12 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. So dia kena buat lah 12 bagi 365. Okey, cikgu tak perasan yang tu, yang 12 hari ni. Okey, kalau cakap 15 hari, so 15 bahagi dengan 365. Okey, kalau lebih sama juga lah. Kalau kita 30 hari pun sama juga. Dia kena kira lah 30 bagi 365. So kat sini dia punya cas kewangan dia RM16.57 campur dengan 28 sen. So kita akan dapat dia RM44. Okey, RM44.57. Okey, 57 sen. Itu cas kewangan dan cas lewat lah. Tapi dia cakap dia nak dapatkan baki tertunggak kan. Okey, nak dapatkan baki tertunggak. So dapat 2,800 tambahkan dengan RM44.57. So kita dapat RM2,844.57. Okey, RM2,844.57. So itu untuk baki tertunggak Ina kalau dia tidak membuat pembayaran lah. Tapi nombor 2 kat sini dia buat jika Ina telah membayar jumlah baki tunggakan pada bulan Julai. Pada bulan Julai. So dia beli bulan Jun, baki tertunggak dia bayar bulan Julai. Hitung perbezaan bayaran yang dibuat oleh Ina dan Chong. Okey. So baki, perbezaan dia lah. Kita kena kira kat sini. So apa? Okey. Okey. So kalau dia Ina dah bayar baki tunggakan kan. So baki tunggakan Ina campur dengan cas kelewatan tu. So campur dia akan dapat RM RM28.57. So kalau beza ni Ina, ni Chong bila bayar cash, dia harga dia sama je lah. RM2,800. Dia tetap, dia takkan berubah. So perbezaan just tolak lah. Sama dengan RM2,844.57 tolak dengan 2,800. So sama, jawapan dia RM44.57. Okay. So ni baki yang selepas perbezaan baki bayaran antara Ina dan Chong pada bulan Julai. Alright. So kita yang nombor C ni. Dengan C lah. C adalah soalan berbeza lah. Okay. C ni rasa cikgu minta buat juga kan. Tapi menangkan Anas tak buat. AB saja buat, C dia tak buat. So kita bincang lah soalan yang C ni. Okay. C, Kamarian membuat pembelian atas talian dari laman web luar negara untuk satu set buku berharga USD $52 melalui transaksi kad kreditnya pada bulan Jun. Pada hari pembelian, kadar tukaran mata wang asing ialah $1 bersamaan dengan RM3.80. Dia beri cas lewat, cas bayar lewat ialah 1% atau sekurang-kurangnya RM10 atas baki yang belum dijelaskan. Manakala cas kewangan ialah 18% setahun. Cas tambahan penukaran mata wang asing ialah 1% daripada tarikh penyata ialah 15 hari dari cas tambahan penukaran wang asing ialah 1% daripada tarikh penyata bagi 15 hari dari tamat tempoh tanpa faedah. Okay. So, dia nak minta hitungkan jumlah amount penyata kad kredit pada bulan Jun. So, dia beli ni bila? Bulan Jun. So, amount penyata kad kredit pada bulan Jun. Okay. So, dia gunakan gunakan bayar
buku tu USD 52 $. So kita kena convert dalam ringgit Malaysia lah. Convertkan. So 52 USD darabkan dengan RM3.80 atau 3.8 lah. So kita dapatkan berapa dia punya amount penyata kad kredit pada bulan Jun. So 52 darab dengan 3.8, so should be kita dapat RM197.60. Kan? RM197.60. Okay, kalau kita tengok. Okay. So see. So dia cakap dan tarikh nyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Okay. So kita kena kira cas penukaran mata wang asing tu lah. Okay. So kena tambahkan 1% lebih kurang lah kat sini. So kalau kita kira 1% sebab dia cas tambahan ni. Cas tambahan 1% daripada penyata 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah tu. So kita kena kira lah 197.6%. Ini kita buat ni lah. Ni convert ni tukaran. Okay. So yang ni cas tambahan. Cas tambahan. Okay, sama dengan 197.60 darab dengan 0.01. So kita akan dapat dekat sini darab dengan 0.01. So RM1.98 lah. 98 sen. So apa kita buat kat sini? So kita kena tambahkan lah cas tukaran dengan cas tambahan ni. Sebab dia melibatkan mata wang asing. Kan? So kena tambah dulu tukaran dengan cas tambahan untuk dapatkan jumlah amount penyata kad kredit pada bulan Jun ni. So apa jumlah penyata, so penyata dia sama dengan RM RM197.60 tambah dengan RM RM1.98. Okey, tambahkan dengan 197.6, should be kita akan dapat jawapan dia 199.58 sen. Okey. So RM199.58 lah. So cas tambahan mata wang asing ni adalah sebanyak 1% ni kena ada lah. Sebab ni cas keuntungan lah kepada bank-bank ni untuk dia memberi fasiliti menukar menukar wang asing tu. So kena convert lah. Mula convert sebab dia ada $1 bersamaan dengan RM3.80. So kita dah dapat dah harga dia adalah RM197.60 tambah dengan cas tambahan dia. Iaitu 1% daripada tukaran wang asing tu. So kita dapat RM1.98 lah. So kalau kita totalkan penyata pada bulan Jun yang dikeluarkan adalah RM199.58. Okey. Cas tambahan tu dia tak berkaitan dengan dia lewat ke tidak. Cas tambahan tu adalah macam upah ataupun keuntungan kepada bank-bank ni. So kalau kadang-kadang kalau kita buat, memang kita tengok pertukaran wang asing tu dia berbeza-beza kan. So kalau kita beli mahal, kalau kita jual balik murah. Itu kos dia. Dia nak dapatkan kos nak dapatkan keuntungan daripada situ. Okay, so nombor 2, sekiranya Kamariah terlupa untuk membuat bayaran sumbangan pembayaran pada bulan Jun, hitungkan jumlah baki tertunggak pada penyata bulan Julai. Kita ambil ni lah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah tu lah sebab dia lewat kan. Okay, so kalau kita kira kat sini
RM199.58 ni kita kena darabkan dengan apa? Dengan 18%, darabkan dengan 15 bahagi dengan 365. Kita buat yang soalan B tu. Kirakan, dan sebab dia terlupa, dia akan jadi lewat lah. So dia lewat pun diambil kira. Okay, kalau kita darabkan RM199.58 tu darab dengan 0.01 kan. So denda lewat dia akan jadi RM1.99 ataupun RM2 lah lebih kurang denda lewat dia. Tapi dia tak dapat RM2 lah. Sebab dia sekurang-kurangnya RM10 kan. So kita kena chargekan dekat ni siapa Kamariah ni sebanyak RM10. So of course charge lewat dia dah RM10. Dia tak boleh buat RM2 lah. Cuma dia punya charge kewangan dia akan jadi macam ni lah. Charge kewangan warna biru. So charge kewangan sama dengan 199.58. Okey, kenapa cikgu pakai ni? Sebab kita ambil yang total ni. Termasuk charge tambahan penukaran mata wang asing tu. Okey, 199.58 darab dengan 0.18 darab dengan 15 bagi dengan 365. Okey, Anas cuba kirakan dapat berapa untuk charge kewangan dia ni dulu. Berapa Nas? Cuba kirakan. Okey, hasil pengiraan cikgu dapat yang ni lah. Jawapan dia RM1.47. RM1.48. Okey. So itu kan jumlah baki. So jumlah baki dia RM199.58 tambahkan dengan RM1.48 tambah dengan RM10. So baki tunggakan dia boleh cecah RM211.06. Okey, RM211.06. So charge kewangan dia murah lah, RM1.48. Tapi charge dia punya denda lewat tu tak kena tambah RM10. Rugi kat situ lah. Sebab pembelian dia tak banyak sangat. Tak lebih daripada capai lebih kurang 1% atau RM10 daripada 1% tengah. So dia kenakan charge lewat dia RM10. Rugilah kat dia. Walaupun kalau kita kirakan charge lewat dia adalah RM2 saja. So
itulah keburukan kalau kita menggunakan kad kredit lah. Kalau kita tak dapat menguruskan dengan sebaik-baiknya. Okay? Boleh tak ni? Afi, boleh tak? Afi? Hello, Afi? Awak ada kat depan komputer ke? Saifuddin, macam mana awak? Ada kat depan komputer ke? Ya, ya. Kena phone. Oh, guna phone. Okay. Right. So, nombor 13 ni. Dia nak minta jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bagi setiap pinjaman berikut lah. Jumlah pinjaman berikut. Okay. So, kita tengok contoh jumlah pinjaman dia kat sini. Dia bagi interest dia 4%. Okay, jumlah pinjaman dia RM120,000. So, kalau kita kira kat sini, dia untuk tempoh 9 tahun. Bayaran balik dia. So, kita kena buat tambahkan lah. 120,000 tambah dengan 120,000 darab dengan R rate for interest dia 0.04 darab dengan T ataupun tempoh masa dia 9. So jawapan dia kita dapat RM163,200 dah. So ansuran bayaran balik untuk sebulan macam mana dia buat? 163,200 bahagi dengan 9 bahagi dengan 12. Sebab tu kita dapat 9 darab 12 kat bawah tu. So kita dapatlah sebulan berapa kan. So maksudnya setiap bulan dengan kadar rata dia adalah RM1,511.11. Okay, kita tengok contoh yang pertama ni. Dia punya tu RM60,000. Kadar faedah dia bagi 7% untuk tempoh 4 tahun. So kita kena kira dululah dia punya total repayment dia berapa kan? Total repayment dia adalah RM60,000 tambahkan dengan RM60,000 darabkan dengan 0.07, okey, darabkan dengan 4. So kita kena kira dululah dia punya interest tu. Okey, RM60,000 darab dengan 0.07 darab dengan 4. So kita dapat 16,800. So kalau kita tambahkan dengan 60,000 balik, so kita dapat 76,800. Okay, so 76,800. So untuk dapatkan dia punya ansuran macam mana? Just kita bahagilah 76,800 bahagi dengan 4 sebab dia 4 tahun darabkan dengan 12. So bahagi bahagikan dengan 4 darab dengan 12. So total sebulan kita bayar 1,600 tiap-tiap bulan untuk melangsaikan hutang dia tu. 1,600. Okay, boleh dapat ni 1,600 ni. Okay, cuba buat B dengan C tu. Ini cikgu nak tengok awak hantar kat dalam WhatsApp dulu. Boleh tak?
Okay, siapa nak kongsi? Ni 20,000 kalau buat pinjaman 20,000 dengan kadar faedah tahunan dia 6% dalam tempoh 3 tahun. Berapa bayaran ansuran bulanan dia? RM655.56. 650. Bismillah. Syafiddin, berapa? RM655.56. Okey, betul. Yang kalau 80,000 dengan kadar faedah 5% dalam tempoh 6 tahun. Berapakah jumlah bayaran balik dia? Yang C C. 104,000. 104,000. Okey, betul. So bahagikan dengan 6 dan dengan 12, so kita akan dapat 144,000 RM1,444.44 lah. Kalau bahagikan dengan 6 kali 12 dapat 72 kan, 72 bulan. So kita dapat 1,400. Okey. So nampak kat sini bila semakin semakin kurang kita kita buat tempoh pinjaman, bayar balik pinjaman, semakin tinggi interest dia. Sebab apa? Sebab bank nak bagi kita facility buat pinjaman bank tu lambat sikit lah. Panjang sikit masa dia. So semakin lama, contoh yang pertama tu 9 tahun kan. So kadar faedah dia bagi 4%. Kurang sikit lah. Tapi padahal sama je dia punya kalau kita bahagikan. Okey. Kita tengok soalan nombor 14 ni. Gopat ingin membuat pinjaman peribadi sebanyak RM30,000 daripada bank dengan kadar faedah tahunan 6% dan tempoh pinjaman dia adalah 5 tahun. Okey, hitung bayaran ansuran bagi pinjaman peribadi itu. Okey. So jumlah bayaran balik dia kena kira 30,000 tambah dengan 30,000 darab dengan 0.06 darab dengan 5. So jumlah bayaran dia adalah 39,000 lah. Daripada dia pinjam 30,000, 9,000 adalah dia punya charge yang dikenakan ataupun faedah yang dikenakan oleh bank terhadapnya lah. So kalau kita bahagikan dengan 5 darab dengan 12, so kita dapat setiap bulan dia kena bayar RM650. Okey, nombor 2. Jika Gobat ingin mengurangkan tempoh bayaran balik pinjaman kepada 4 tahun, berapakah wang yang perlu ditambah ke atas ansurannya? Okey, rate dia sama, bank bagi rate yang samalah 0.06. So 30,000 tambah dengan 30,000 darab 0.06 darab 4.
So kalau kita tengok sini, dia punya interest dia ataupun faedah dia berbeza sikit lah. Yang ni 9,000, yang ni 7,200. Ini kurang sikit lah daripada dia buat pembayaran sebanyak 5 tahun. So bayar ansuran dia 37,000 bahagi dengan 4 darab dengan 12. So total up insuran bulanan dia adalah 775. Walaupun interest dia, faedah dia kurang, tapi bayar ansuran dia akan jadi tinggi lah sebab dia singkat. Pendek kan. Lagi pendek lagi tinggi lah dia kena bayar bulanan dia. So wang yang perlu ditambah daripada pinjaman untuk 5 tahun jadi 4 tahun adalah sebanyak RM125 setiap bulan. So ini adalah jumlah yang perlu dibayar lah. Jumlah perlu ditambah silap. Sebab cakap berapakah wang yang perlu ditambah ke atas ansurannya, ansuran bulanannya kan. So 775 tolak dengan 650, so ada perbezaan sebanyak RM125. So dia kena top up kat situ RM125 untuk pastikan dia cepat bayar dalam masa 4 tahun. Okey, cuba buat soalan A dengan soalan C. B ni sama je dengan soalan ni. Cuba buat A dengan C. Ataupun macam ni lah. Ada 3 soalan kan. 3 orang kat sini. Yang A cikgu bagi Saifuddin. Yang B cikgu bagi Anas. Dan C cikgu bagi ni Hafi. Boleh Saifuddin, Anas dengan Hafi. A, B and C. Okey. Hafi minta bantuan cikgu untuk dapatkan ni. C jawapan C dia. Okey. Fatihah bercadang untuk membuat pinjaman peribadi sebanyak RM60,000 daripada bank selama 7 tahun. Dia ingin menggunakan 1/5 daripada gaji bulanannya untuk membayar ansuran bulanan itu. Diberi gaji bulanannya ialah RM5,100. Okey, hitung kadar faedah maksimum yang dia boleh tanggung. Okey. Mula-mula so kita kena kira dululah berapa bayaran bulanan yang Fatihah nak bayar. Iaitu 1/5 daripada 5,100. So 1/5 darab dengan 5,100. So kita akan dapat bayaran bulanan dia berapa kan. So kat sini kalau kita dapat 1/5 darabkan dengan 5,100. So setiap bulan dia membutuhkan sebanyak RM1,020 untuk bayar buat pembayaran bulanan dia. Secara ansuran bulanan dia RM1,020. So kita akan ambil dululah. Macam tadi kita dapat dia dah bagi bayar ansuran dia kan RM877.50. Tapi yang ni kita kena kira sikit sebab dia ada bagi 1/5 daripada gaji bulanan dia kan. So bayaran ansuran bulanan dia adalah kita boleh estimate dia RM1,020. Okey. Cuma kat sini dia berubah dari segi tahun dengan percentage dia. R dia kan. So nombor 1 dia akan jadi RM10,020 darabkan dengan 12 darab dengan 7. Sebab ada 7 tahun kan. So yang 7 lah. Sama dengan 60,000 tambah dengan 60,000 darab dengan R. R tu adalah dia punya kadar faedah dia. Okey, darab dengan 7. Kadar faedah yang dikenakan lah. So kita darabkan lah 1,020 darab dengan 12 darab dengan 7. So kita dapat apa ni? 1,020 darab dengan 12 darab dengan 7. So bayaran balik dia, jumlah bayaran balik adalah 85,000
RM680 ringgit. So 60,000 tambahkan dengan 60,000 tab dengan 7. So kita dapat 420,000 T kat sini. So T bukan T, R sebab dia rate. So apa kita buat kat sini, pindahkan dulu 60,000 dululah. Sebab ada operasi tambahan. Sebab kita yang sama kita ada 85,680 dengan 60,000. So, pindahkan 60,000 tu dulu. So 85,680 tolak dengan 60,000 sama dengan 420,000 R. Okay. So kita dapat kat sini 25,680. Okay. So dapat baki dia 25,680 sama dengan 420,000 R. So makanya R sama dengan 25,680 bahagikan dengan 420,000. Okay. Kalau kita kirakan berapa dapat? RM25,680 bahagi dengan 420. So kita dapat R dia adalah sama dengan 0.061 ataupun ni kita dapat 6.1 per 6.1%. 6.1% kadar faedah dia. Boleh dapat Afi Okay, dalam topik ni kena pandai-pandai tukarlah kedudukan dia supaya kita boleh dapat sama ada R ataupun T. Okay, so macam tadi kita tukar dapatkan T dia, yang kali ni kita kena dapatkan R dia lah. Sebab dia nak dapat kirakan faedah maksimum yang boleh ditanggung oleh Fatihah untuk buat pinjaman peribadi dengan bayaran ansuran bulanan dia adalah RM1,020. Okey, nombor 2, jika Fatihah berjaya mendapat kadar faedah tahunan 3.7% daripada bank, bolehkah dia mengurangkan tempoh bayaran balik pinjaman kepada 6 tahun? Terangkan jawapan anda. Okey. So awak kena kira lah. Kalau 3.7% dengan 6 tahun, boleh tak dia dapat kurangkan bayaran ansuran bulanan dia daripada 1,020? So, kalau kurang, maksudnya boleh lah. Kalau terlebih daripada 1,020, maksudnya dia tak boleh kurangkan tempoh bayaran balik tu. Simple. Okay. Afi tolong kirakan berapa dia punya ansuran kalau kita gunakan percentage 3.7% dalam masa 6 tahun. Berapa dia punya ansuran bulanan dia. Dan kita boleh comparekan lah sama ada dia kurang 1,020 ataupun lebih daripada 1,020. Kalau lebih, maksudnya dia tak boleh kurangkan lah tempoh bayaran balik dia. Tapi kalau kurang daripada bulanan tu, so maksudnya dia boleh menggunakan 6 tahun tu untuk dapat kurangkan.
Okay Hafiz, dapat berapa? Kalau dia bagi 3.7% dengan tempoh pembayaran selama 6 tahun. Apa bayar ansuran dia? Hafiz. Okay, tak apa Hafiz, nanti bagi tahu cuba kita orang B ni, Gopal membuat pinjaman perumahan sebanyak RM342,000 dari sebuah bank dengan kadar faedah 4.8% setahun selama 35 tahun. Dia beri bahawa ansuran bulanan ialah RM1,697. RM1,697. Hitung jumlah faedah yang dibayar oleh Gopal bagi 2 bulan pertama. Okey. Dia nak minta hitung jumlah faedah untuk Gopal dalam masa 2 bulan pertama. Okay. So macam mana kita nak kirakan faedah dia? So kita kena kirakan ni lah. Apa? Kadar faedah kadar faedah dulu. Sama dengan 342,000 darabkan dengan 0.048 darab dengan 35 tahun. So kita akan dapatlah jumlah kadar faedah dia dalam masa 35 tahun tu berapa. Okay. Dia tak masuk kepada bayaran balik lah. Berapa jumlah bayaran balik yang perlu dibayar lah. Dia RM342,000. Okay. Darab dengan 0.048. Darabkan dengan 35 tahun. So kita akan dapat RM RM574,560. So kita kena bahagikanlah kadar faedah tu dengan 35 darab dengan 12 tahun. So kadar faedah sebulan. Faedah sebulan dulu sama dengan 574,560 bahagikan dengan 35 darabkan dengan 12. Okey, bahagikan dengan 35 darabkan dengan 12. So kita akan dapat dia punya kadar faedah dia adalah RM1,368. So kalau 2 bulan darabkan 2 lah. 1,368 darabkan dengan 2. So kita dapat RM2,736. Okay, RM2,736. Okay, RM2,736. So agak mahal jugalah kalau ikutkan kan. RM2,736 untuk tempoh 2 bulan pertama pembayaran dia. Sedangkan dia bayar setiap bulan RM1,697. Tapi kadar faedah yang dikenakan adalah RM1,368. It's about dia just bayar 300 lebih je.
So agak merugikan lah untuk dia. Okay, baik. Yang praktis PT3 ni abaikan. Okay, nanti awak boleh tengok lah buat kat rumah. Homework. Okay. So cikgu hari ni kita nak tengok tentang soalan yang cikgu bagi tempoh pagi tadi. Petang tadi silap. Dia lupa nak WhatsApp pagi tadi. So petang tadi cikgu ada WhatsApp. Okay, boleh kita buatlah sedikit lah mengenai kelas soalan yang cikgu bagi tu. Modul gerak gempur tu. Okay, kita boleh tengok sikit soalan yang mana yang boleh. So semua dah print ke kertas yang cikgu bagi petang tadi tu? Tak semua. Dah semua? Okay. Kalau dah, cikgu nak minta awak buat soalan nombor 1 sampai nombor 5 dulu. ABC ni. Soalan bahagian A ni dulu. Boleh tak? Dia bagi masa 15 minit lah untuk awak soalan.